Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya akan memulakan berita pada hari ini. Diharap semua setia di akhir, bukan seperti dia yang pergi di saat akhir. Elemen balasan. Antara contoh elemen balasan, yang pertama ialah keberpadaan balasan. Seksyen 2D Akta Kontrak 1950 menyatakan bahawa menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau sesiapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri daripada membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. Maksud balasan ialah sesuatu yang mempunyai nilai di sisi undang-undang dan menjadi asas kepada persetujuan yang dicapai. Untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita saksikan sketsa pendek yang telah kumpulan kami sediakan. Di sisi undang-undang, sesuatu balasan itu mestilah bernilai, tetapi ia tidak semestinya berpadu. Merujuk kepada huraian 2, Seksyen 26 Akta Kontrak, sesuatu perjanjian di mana persetujuan pembuat janji diberi secara bebas tidaklah batal semata-mata kerana balasan itu tidak memadai. Tetapi, mahkamah boleh mempertimbangkan persoalan sama ada ketakberpadaan balasan itu diberi oleh pembuat janji secara bebas atau sebaliknya. Jika balasan diberi secara bebas, maka kecukupan balasan itu tidak penting kepada kewujudan kontrak yang mengikat. Pada Jumaat lepas, seorang peminjam pergi ke kaunter bank untuk meminta pinjaman lon kereta daripada pihak CIMB Bank. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, Peminjam telah mengisi borang maklumat pinjaman lon, menandakan persetujuan terhadap syarat-syarat yang diberi pihak bank. trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Peminjam telah bersetuju untuk melangsaikan hutang pada masa, situasi dan cara yang dipersetujui peminjam dan pihak bank. Selain itu, contoh elemen balasan yang seterusnya ialah balasan mestilah balasan yang sah. Mari kita tonton sketsa kami yang kedua. Mahkamah tidak akan membenarkan sebarang tindakan diambil jika kontrak dibuat berasaskan balasan yang menyalahi undang-undang atau tidak bermoral. Ini adalah berdasarkan peraturan Extra Precautionan Aritur Action. Dengan kata lain bermaksud, tindakan tidak akan diambil jika kontrak dibuat atas alasan yang keji dan tidak bermoral. Kenyataan ini boleh dirujuk pada Seksyen 25 Akta Kontrak 1950 yang memperuntukkan perjanjian batal jika balasan atau tujuan tidak sah sebahagiannya, iaitu jika mana-mana bahagian sesuatu balasan untuk satu atau lebih tujuan atau satu atau sebahagian dari satu dari beberapa balasan untuk satu tujuan adalah tidak sah di sisi undang-undang, maka perjanjian itu adalah batal. Kejadian berlaku pada 4 petang kemarin di mana seorang pembeli telah berniat untuk membeli rumah. Beliau menghubungi ejen hartanah lalu menyuarakan minat untuk membeli rumah yang dipilih. Lalu mengatakan untuk berhubung dengan ejen hartanah tersebut di masa akan datang. Ejen hartanah membawa pembeli untuk melakukan pemeriksaan rumah. Dan akhirnya, pembeli telah bersetuju untuk membeli rumah itu. Akan tetapi, pada keesokan harinya, terbongkar bahawa ejen hartanah itu menjual rumah tanpa lesen yang menyebabkan balasan tidak sah. Tuntutan pembatalan kontrak dilakukan oleh pembeli namun dengan cara yang tidak bermoral dan menyalahi undang-undang. Itu sahaja untuk elemen balasan. Seterusnya ialah elemen keupayaan. Keupayaan bermaksud kelayakan untuk berkontrak.
Seseorang yang layak mestilah dewasa, iaitu 18 tahun ke atas, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Di sini saya sertakan sketsa ketiga. Dewasa mengikut Undang-Undang Kontrak pada umumnya adalah 18 tahun. Ketetapan ini berdasarkan Seksyen 2 Akta Usia Dewasa 1971. Penetapan umur dewasa ini terpakai dalam semua bentuk urus niaga kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Beberapa undang seperti Seksyen 43 Kanun Tanah Negara 1965 menerima pakai had umur ini dalam penentuan kelayakan untuk menerima pelupusan dan mendaftarkan urus niaga. Seksyen 122 Akta Syarikat 1965 pula menetapkan bahawa hanya seorang yang dewasa sahaja layak menjadi pengarah syarikat. Bagi agensi pula, Seksyen 136 Akta Kontrak 1950 menetapkan bahawa hanya orang dewasa sahaja boleh menjadi prinsipal. Namun demikian, seorang kanak-kanak boleh menjadi ejen. Liability ejen kanak-kanak itu tidak sama dengan ejen dewasa kerana mereka tidak perlu menanggung kerugian atau tindakan undang-undang yang berkait daripada kontrak yang dibuat olehnya, walaupun kerugian dan tindakan undang-undang berpunca daripada kecuaian atau kesalahan dirinya sendiri. Seorang penjual memberikan peluang kepada pembeli untuk memeriksa keadaan tanah yang dimahukan. Penjual memberikan penjelasan tentang tanah dan menunjukkan kelebihan membeli tanah tersebut. Pembeli seterusnya bersetuju untuk membeli tanah tersebut. Beberapa hari selepas kejadian, terbongkar bahawa penjual tanah berumur bawah 18 tahun yang telah menyebabkan dia tidak berupaya untuk berkontrak. Perkara ini telah menimbulkan amarah pembeli. Berlakunya tuntutan pembatalan kontrak dari pihak pembeli, akan tetapi dengan cara yang tidak mengikut undang-undang. Secara tidak langsung, kontrak telah terbatal. Sekian berita pada hari ini. Sekiranya ada kekurangan, mohon maaf kerana yang lebih hanya perasaan kepada dia. I know